Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله القائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Aidul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita rapatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta rahmatnya kita berjaya melaksanakan ibadah puasa selama sebulan Ramadan. Dengan rahmat serta izinnya juga kita dipertemukan kembali dengan bulan Syawal yang mulia, yaitu hari yang penuh berkat dan istimewa dikurniakan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berhasil menjadi graduan Madrasah Ramadan. Namun pengzahiran rasa syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar mengucapkan tahmid, tahlil, takbir dan takdis saja. Apa yang lebih mendasar adalah memastikan keimanan serta ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala terus terpahat, kukuh dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Sejajar dengan perintahnya dalam surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Sekali lagi ingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah di bulan Ramadan yang mulia, di pagi 1 Syawal yang mulia ini kita berhimpun di sini bagi menunaikan solat Aidul Fitri secara berjemaah sebagai tanda penzahiran solidariti dan ketundukan kita dalam menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala supaya membesarkan dan bersyukur kepada-Nya yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan. Pada masa yang sama, menjadi doa dan harapan kita agar ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama sebulan Ramadan yang baru berlalu pergi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya berhasil menanjakkan diri ke maqam takwa yang sebenar-benarnya di sisi Tuhan Rabbul Alamin. Ini selaras dengan hikmah anugerah Aidul Fitri yang dikurniakan Allah khusus kepada umat Islam,
yang berjaya berpuasa sebulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah semata-mata, akan diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Sehubungan dengan mahfum sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, Aidul Fitri yang kita sambut dan merayakan ini merupakan momen terindah dan cukup bermakna, kerana ia diraihkan serta diimarahkan atas kejayaan mengembalikan diri kepada status fitrah laksana seorang bayi yang baru lahir, yang suci bersih daripada segala dosa. Malah Aidul Fitri bukan sahaja merupakan suatu hadiah serta ganjaran istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia juga mengandung seruan agar umat Islam terus istiqamah memelihara dan melestarikan status quo-nya yang suci bersih dengan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan sepenuhnya terhadap segala suruhan dan larangannya. Tata cara ini Allah titipkan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'izzata walillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Yang maksudnya, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah naiknya segala perkataan yang baik yang menegakkan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya, orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat, dan rancangan jahat mereka kalau berkesan pun akan rosak binasa. Saudara jemaah Aidul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Atas hakikat ini, marilah kita jadikan Syawal yang mulia ini sebagai momen untuk memasang niat, tekad dan azam untuk melestari tarbiyah madrasah Ramadan, selain proaktif dan kreatif melakukan anjakan serta perubahan ke arah meningkatkan keupayaan diri mencapai kejayaan dan kebahagiaan yang bermakna di dunia dan di akhirat. Tindakan misteri ini selaras dengan saranan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 7 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maksudnya, kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain, dan kepada Tuhan sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau berharap dan inginkan. Sehubungan dengan saranan Allah tersebut, amat wajar bagi kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina tekad dan azam, merancang dan menyusun strategi bagi melakukan perubahan serta pembaharuan mencapai kemajuan dan kejayaan sejati. Ia adalah antara agenda penting dalam kerangka membina sebuah negara yang maju, makmur dan berdaulat. Sebuah negara yang maju merujuk kepada keadaan masyarakatnya yang mempunyai cara hidup dan serba berkemajuan dan berperadaban tinggi, bertujuan
memperbincangkan syariat ilahi. Jadi penanda arasnya bukan semata-mata terletak pada kemajuan serta kecanggihan teknologi atau infrastruktur yang dimiliki. Kemajuan yang hakiki merangkumi keupayaan pemerintah dan rakyatnya menapis segala budaya serta nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kemajuan bukan dinilai dari perspektif kejayaan fisikal seperti memiliki bangunan pencakar langit, infrastruktur yang serba moden, kemakmuran ekonomi serta sistem pertahanan dan keselamatan yang berkesan. Kemajuan sebenarnya adalah keupayaan mentransformasi segala perilaku atau tindakan berasaskan keimanan, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dan orientasi inilah yang membolehkan tertegaknya negara yang maju, makmur dan berdaulat mencapai piawai seperti yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi surah Sabah ayat 15, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang maksudnya negerimu adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan asas yang perlu dilakukan adalah menanamkan semangat untuk mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam semua aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keupayaan dan diri mentransformasi hari ini lebih baik dari semalam dalam mewacana kemajuan yang berupaya menyumbang kepada tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sejajar dengan doa yang sering kita pohonkan selepas solat. Menerusi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Yang maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Merujuk kepada intipati doa berkenaan perubahan dalam kehidupan harus didasari dengan iltizam dan kesungguhan untuk membebaskan diri daripada segala bentuk belenggu yang mengekang pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum selagi kita selaku hambanya yang diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi ini tidak terlebih dahulu berusaha melakukan perubahan pada diri sendiri. Justru penguasaan ilmu dan kemahiran dalam berbagai bidang adalah kunci utama bagi mencapai kemajuan umat. Umat Islam harus mempunyai budaya cintakan ilmu, mempunyai minat yang mendalam, menimba dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam merencana kemajuan yang kondusif untuk mencipta tamadun bangsa yang unggul. Maknanya, menimba ilmu yang benar dan bermanfaat adalah amat dituntut oleh Islam. Andai ini tidak berlaku, maka kita akan kehilangan arah dan pedoman dalam memahami arti kebenaran dan makna kehidupan yang sebenar. Selain pengetahuan serta penguasaan ilmu dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi, matematik, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya, maka dalam konteks kehidupan di dunia ini, ianya perlu selari dengan ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meliputi soal tauhid, ibadat, muamalat, jinayat dan lain-lain lagi. Sebabnya inilah manhaj dalam membina masyarakat yang mempunyai nilai akhlak dan moral yang tinggi, dalam mematuhi perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati sesama manusia, mematuhi undang-undang negara, bersopan santun, dan tidak menyusahkan anggota masyarakat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah bulan Ramadan yang mulia, selain berubah sikap ke arah mencintai ilmu dan kemahiran, umat Islam juga dituntut supaya meninggalkan segala perkara yang tidak
dan dibenci Allah, seperti budaya hedonisme, adu domba, bersengketa, pulau-pulau dan lain-lain lagi. Sebaliknya, umat Islam harus sentiasa bermuhasabah diri selain berlumba-lumba meningkatkan amal kebajikan. Ini termasuklah berubah daripada keadaan berselisihan kepada bermuafakat, benci-membenci kepada semangat berkasih sayang, tolong-menolong, bertolak ansur dan saling hormat menghormati antara satu sama lain, bagi memperkasa kesatuan ummah dan memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Dan ketika kita merayakan Aidil Fitri, inilah keadaan dan suasana yang paling kondusif dan sesuai bagi mempererat lagi ukhuwah sesama saudara mara, jiran tetangga dan sahabat handai yang seakidah melalui aktiviti ziarah sambil bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Demikian juga perpaduan dan persefahaman dapat ditingkatkan dengan kaum-kaum yang lain melalui penganjuran rumah terbuka yang sudah mentradisi dalam masyarakat kita di negeri ini. Langkah selanjutnya dalam rangka memperkasa ummah mencapai kemajuan adalah memperkukuhkan sektor ekonomi. Ia boleh dijana melalui penerokaan terhadap bidang perindustrian, perniagaan, pertanian, perkhidmatan dan lain-lain. Malah pemfarduan ibadah zakat juga merupakan satu mekanisme memperkasa ekonomi ummah melalui mekanisme zakat. Golongan berada serta berkemampuan diwajibkan mengeluarkan kadar tertentu daripada harta atau wang yang dimiliki untuk diagihkan oleh berkuasa kepada golongan asnaf bagi mengupaya mereka keluar daripada kepompong kemiskinan sekaligus berpotensi menjadi penghutang kepada dana zakat. Kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, satu lagi elemen penting dalam mewacana kemajuan adalah memperkukuhkan jaminan umara dan ulama secara harmoni. Kedua-dua pihak harus mempunyai iltizam untuk saling bekerjasama dan bantu-membantu dalam memantapkan perjalanan agama dan negara ke landasan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini adalah wasilah bagi menjalankan perspektif kemajuan dalam Islam yang menekankan aspek pembangunan insan seutuhnya, yang mencakupi pelbagai bidang yang berpaksikan tauhid dan menuju ke arah martabat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta didasari oleh nilai murni ajaran ilahi berpaksi kepada ketentuan Allah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya kemuliaan manusia adalah agamanya, harga dirinya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya para hadirin jemaah Aidil Fitri sekalian, pasti akan ada golongan pembaharuan yang membawa islah dan tajdid pada setiap masa. Namun dalam usaha membina kemajuan yang selari dengan aspirasi Islam, maka ajaran Al-Quran dan Sunnah hendaklah kekal menjadi panduan utama semua pihak. Ini kerana pegangan akidah yang kukuh dipandu oleh ilmu yang benar serta penghayatan nilai akhlak Islamiah menjadi resepi utama dalam pembinaan kemajuan dan peradaban bangsa. Dengannya kita akan merasa kemanisan iman dan sa'adah abadiyah sesuai dengan matlamat hidup sebagai khalifah Allah, menjadikan dunia ini lebih baik, aman dan makmur. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibahul umur. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat
kepada Allah dengan ikhlas, sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Dan ingatlah, Allah jualah kesudahan segala urusan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq linudhhirahu 'ala ad-din kullihi ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وفخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية من بلاء ونسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم أصلح مالكنا كما ولينا مناسرك فإنا يملك أبهم فقامت رئيس الآلات وعنده تملك فرضان الرسالة وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان